Sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni faham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih faham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak faham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak faham bahasa manusia. Itu. Aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak faham-faham masuk komen, tak faham-faham masuk komen. Kamu bodoh. Cuba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau faham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang faham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh faham, Balul? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Tengok nanti apa kata? Ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. Dia bukan nak cari yang betul, dia bukan nak cari yang baik. Kalau manusia tengok orang bercerita bab kesucian, tentu suka. Satu saja, suci, semua mesti suka. Tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada insan yang tak suka suci, betul tak? Mudah saja kalau kita nak tahu itu orang ke bukan ke, setan ke, iblis ke, suka. Boleh kau wali ke, boleh kau nabi ke, boleh kau ustaz ke, ulama ke, mesti suka dengan yang suci. Terutama bab kesucian, ilmu kesucian. Kau tidak setan kau. Kalau kau wali setan. Kalau kau guru iblis kau. Kalau kau ulama setan. Apabila tidak suka bab kesucian. Cina suka yang suci, India suka yang suci, orang kafir pun suka yang suci. Sebab dia manusia. Kau katakan pula Nasrani itu kafir, kau katakan pula Hindu itu kafir, kau katakan pula Majusi itu kafir. Kau yang kafir tak suka yang suci. Logik tidak yang aku sampaikan ni sama kau? Mana ada manusia, tidak ada sesiapa pun manusia yang tidak suka suci. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ni manusia yang tidak suka bab kesucian. Bini suci, suka. Anak kita bersih suci, kita suka. Kereta kita bersih suci, kita suka. Rumah kita bersih suci, kita suka. Pemakanan bersih suci, kita suka. Duit bersih, kita suka. Coba bini kau buruk, kau suka? Maksud buruk itu bukan muka dia yang buruk. Kain buruk dalam soma, barang buruk rasa beloma.
Wahai murid, dengarkan aku berucap kepadamu, wahai murid. Tidakkah kau pikirkan penat letih? Tidakkah kau rasakan aku ni bagaimana mengajarkan kau? Tidakkah kau mengira bagaimana upaya aku selama ini? Tidakkah kau mengingati jerih payahku, susahku selama ini? Siang, pagi, hingga malam, malam ke pagi, aku tak berhenti membimbing kau. Kau menerima apa-apa ajakan yang bukan daripada aku. Kau menerima ajakan, kau menerima yang lain daripada aku. Tidak usah-usahnya aku. Tidak kupikirkan jerih payahku. Ku buang jauh-jauh, ku bunuh mati rasa penat letih itu. Wahai murid, mengapa kau tidak mau taat? Justru kau taat kepada yang bukan aku. Apabila aku ditakdirkan ke surga, tidak akan mau aku masuk sebelum kau ada di dalamnya. Apabila kau ditakdirkan ke neraka, maka aku sebagai gantinya. Wallahi wa rasulihi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak-anak muridku, engkau yang berguru kepadaku, engkau yang berbapak berayah kepadaku, engkau yang mengaku murid kepadaku, ya abna Adam, ya as-sufiyah, ya ahlullah, ya hawasul hawas, fi hardatillah wa fi maradatillah, ila ilmullah. Sentiasalah engkau di diri syirullah, sentiasalah engkau esa kepada diri syirullah, sentiasalah engkau esa kepada diri sebenar-benar diri kamu, diri rahasia yang esa kepada diri rahasia Muhammad. Itulah kenyataan syirullah. Kepada seluruh ahli grup yang aku sudah lidah kepada kamu, grup VIP yang kau sentiasa dirahmati Allah, dihidayahi Allah. Wal karamah tina karamah Rasulullah, karamah Sayyidina Muhammad Rasulullah, al karamah al ustazina bi ilmullah, syir bab kesucian atau rahasia ilmu bab kesucian ini. Tidak memperpanjang mukadimah. Bila dipanjangkan dan dipanjangkan, maka habislah masa untuk mukadimah hijib guru. Jadi tidak membuang-buang masa, karena pada malam hari ini bukanlah malam hijib. Kalau dipanjangkan hijib itu sampai pukul 3 pagi, tak akan habis dah. Oleh karena itu, kepada engkau pemangku, waliku, tatahku, pemegang amanahku, Abdul Razak minallah aminallah akhirah, ridaku sentiasa bersama engkau, dan ke seluruh ahli semua sekali yang tidak kusebutkan namanya satu persatu. Jangan kau berkecil hati, jangan kau risau. Tidak kusebut nama engkau berarti aku tidak reda, tidak sayang kepadamu. Tidak. Itu pemahaman yang salah.
Namun hari demi hari, berganti minggu, berjumpa bulan, hingga berganti tahun. Sungguh-sungguh engkau semua ahli VVIP menampakkan kesungguhan, kebaikan, sampailah live pada malam hari ini. Demikian mukadimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di awal yang sudah disampaikan saudara kamu, ahli di antara kamu ataupun bagian dari kamu, pengetua grup Kuala Lumpur, sentiasalah engkau rujuk kepada pengetua kamu atau yang diangkat sebagai ketua atau dilantik sebagai ketua. Taatlah engkau kepadanya, bermakna engkau taat kepadaku. Apa-apa yang disampaikannya sudahlah sepengetahuan aku dan sudah konfirmat ataupun sudah dikonfirmasikan kepadaku terlebih dahulu. Adakah boleh disampaikan ataupun tidak? Maka dari itu, bersatu engkau kuat, berpisah, bercerai kamu, gugur atau runtuh, binasa kamu apabila kamu bercerai-berai. Satu dalam pikiran, satu jiwa kamu, satu rasa kamu, satu hati kamu, satu pemikiran kamu, jasad dan roh itu, itulah wujud daripada Jama'atul Islamiyah, Jamaah Nur Mutiara Ma'rifatullah, keluarga besar daripada Yayasan Nur Mutiara Mardatillah, sudah pun mendapat rida kepadaku. Oleh kerana itu, tidak bosan-bosannya, tidak letih aku menyampaikan kepada engkau orang semua, istiqomah, sungguh berat ujian di hadapan, sungguh menyakitkan dugaan apa-apa yang kau jumpa nanti di hadapan, apabila kau semakin dekat, semakin kuat, semakin kau dalami, semakin kau pegang kuat-kuat erat-erat bab raihullah ini, maka itulah yang dikatakan apabila kau kenal diri, apabila kau kenal diri zat yang maha suci, yang esa kepada diri rahsia kamu, maka binasalah jasa, wasada jasa. Maksudnya sehingga tiada daya upaya kamu, sehingga tiada apa-apa kepada kamu, sehingga tiada keakuan diri kamu itu, sehingga lemahlah engkau, tiadalah kau berilmu. Itu yang dipanggil la hayyun, la basyirun, la sami'un, la mutakalimun bihaqqi ilallah, la mawjudun bihaqqi ilallah. Ini yang dikatakan fasada jasad. Man arrafaha nafsahu faqad arrafaha rabbahu, arrafaha rabbahu fasada jasad. Bukan jasad kau itu binasa, bukan jasad kau itu hancur. Apabila kau kenal diri Tuhanmu yang nyata, diri sirullah yang esa kepada diri rahasia Muhammad, fasada jasad. Apa itu makna fasada jasad itu? Mati kah? Hancur kah? Binasa kah? Adakah kau mengenal diri zat yang maha suci, kau dimatikan zat yang maha suci? Adakah kau kenal Tuhan kau, kau dibinasakan Tuhan kau? Ini kan sudah tak logik, tak masuk di dalam pengajian raibullah atau kedudukan raibullah. Di mana kedudukan raibullah ini? Hal keadaan raibullah ini di mana? Tidak lagi kau di syariat, bukanlah kau berkedudukan di tarekat, bukanlah kau berpaham hakikat, dan bukanlah kau memegang ma'rifat. Tetapi kau sudah berkedudukan di kalamullah, syahadatullah. Terakhir sekali, raibullah ala inna lillahi lillahi raji'un. Kupasan demi kupasan, hukum di raibullah ini haram kepada kamu hidup, haram kepada kamu melihat, haram kepada kamu mendengar, haram hukumnya kepada kamu berkata-kata, bergerak, bernapas, haram kau hidup,
haram kau mati, haram kau surga, haram kau ke neraka. Adapun keputusan Raibullah ini, inna lillahi ilahi roji'un, takkan pernah dibuka melalui keadaan seperti ini. Memang tidak boleh. Jadi bukan ditangguh-tangguhkan, bukan digantung-gantung. Hal keadaan seperti ini tidak boleh disampaikan. Tidak beradab. Oleh kerana itu, ya, apabila kau tidak lagi berjumpa aku, kau tidak lagi melihat aku, apabila kau masih lagi menghendaki jalan raib ataupun jalan bab haram ini menuju kepulangan diri zahir yang esa kepada batinia, yang diminta oleh diri rahasia, yaitu amanah kembali kepada empunya amanah kembali. Yang dimaksud diri amanah zahir yang menyaksikan diri batinia, maka permintaan diri rahasia yang esa kepada diri zat yang maha suci, kembalinya diri zahir batin kau itu yang esa kembali kepada diri rahasia Muhammad. Ini yang dipanggil inna lillahi ilaihi raji'un, kedudukannya Raibullah. Paham ini kau Raja? Iya, paham Tuan. Jadi yang dimaksud kembalinya amanah ke empunya amanah, bukan kau membalikkan amanah ke Tuhan, bukan kau serah balik amanah ini kepada Tuhan. Paham ini? Ya. Kebanyakan kajian-kajian hakikat makrifat itu nak dikembalikan kepada Allah kembali, atau dikembalikan amanah itu ke Tuhan kembali. Kau sudah berproses. Mata yang dibagi Tuhan kepada engkau itu sudah kau pakai, sudah rosak. Ingatkah kau dulu sewaktu beranak, sewaktu kau zahir, mata kau itu rusak ke tidak? Tidak. Mengapa pula nak kau kembalikan ke Tuhan dengan keadaan rosak? Mengapa pula kau kembalikan jantung kau yang dah rusak? Mengapa pula kau kembalikan hati kau, semua apa-apa yang ada kau dalam keadaan rosak? Bolehkah kau kembalikan yang sudah rusak itu ke Tuhan kau lagi? Tidak boleh. Nah, bagaimana peradaban kamu? Bagaimana tanggungjawab kamu? Apa-apa yang ada kepada kamu tidak kau jaga, tidak kau rawat, sehingga kau berhadapan ke diri zat yang maha suci. Bagaimana pertanggungjawaban kau esok? Inilah titah dan tatah guru kepada kamu, ya. Karamah guru itu dipersiapkan untuk engkau orang semua. Kau tidak boleh sakit, kau tak boleh rusak, kerana ketahuilah kau akan kembali ke diri zat yang maha suci, diri syirullah, bukan kembali ke Tuhan. Faham kau ini? Tak ada kembali ke Tuhan. Kalau kau katakan kau kembali ke Tuhan, bermakna Tuhan itu bertempat, bermakna Tuhan itu duduk di suatu tempat. Aku tak suka kaji macam itu. Betul kau kembali ke Tuhan tak? Ha? Tidak. Tidak boleh dibuktikan itu. Itu hanya bicara belaka. Takkan pernah kau kembali ke Tuhan kau. Itu bohong. Faham ini? Ya, paham Tuan. Bagaimana kau akan kembali? Ketahuilah la tatarabu zaratin biiznillah. Tidaklah kau bergerak sesuatu sebesar zarah pun kalau tidak digerakkan diri zat yang maha suci. Apabila kau tidak dihidupkan, tidak dirahmati dan tidak dihidayahi oleh diri sebenar-benar diri, kedudukan diri syirullah, maka tiadalah wujud diri kamu. Sentiasalah diri zahir kamu esa, sehingga nyata diri batiniah kamu kepada diri zahir kamu, tubuh, jasad, jasmani kamu, maka disaksikan diri rahasia, diri sebenar-benar diri kamu. Paham ini kau? Ya. Baik. Sampai di sini, ya. Bawalah, soallah aku ini, dakwahlah aku ini dengan apa-apa yang ku sampaikan. Bukan kau membawa paham-paham yang tidak pernah ku sampaikan. Akhirnya bukan aku yang membuat pernyataan, bukan aku yang membuat jawaban. Sudah paham ini? Ya.
Jadi kalau kau soal si Hadi yang jawab. Kalau Hadi yang jawab, udah paham kau? Ya, jangan paham, kau ya. salahkan aku, kau salahkan si Hadi. Ya. Ingat ya, yang ku bawa ini risalah sanad Rasulullah, sanad Nabi Muhammad Rasulullah. Hal keadaan ghaibullah, tingkatan kedudukan per Ya guruku Ahmad minallah Muhammad aminullah. Ya. Kesempurnaan salat tidak berakhir di situ, melainkan kesempurnaan wa aqimus salata wa yu'tuz zakah. Mana zakat itulah yang menyempurnakan salat itu. Itulah pahaman saya, minta pengesahan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik pernyataan dan pertanyaan itu. Nah, sekarang fokus, sebenar-benar fokus, penuh penumpuan dan perhatian kepada apa yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Tuan Guru. Dipersilakan Tuan Guru. sempurnanya sholat, sempurnanya penyaksian diri rahasia kepada diri zahir tubuh jasad jasmani. Sempurnanya syariat sholat itu, sempurnanya wudhu itu, sempurnanya suci. Sempurnanya suci itu sudah pun disaksikan oleh yang sudah sentiasa, sudah suci dan sudah disaksikan empunya diri yang suci itu. Sempurnanya sholat itu, sempurnanya hal keadaan Islamnya. Sempurnanya Islam, sempurnanya syahadat, tegaknya syahadat pada diri. Sempurnanya syahadat itu saksi yang sudah disaksikan oleh yang sudah disaksikan. Sudah disaksikan oleh yang sudah disaksikan, itulah disaksikan oleh diri rahasia. Disaksikan oleh diri rahasia, esa kepada diri zat maha suci. Esa diri zat maha suci, sempurnalah tubuh jasad jasmani yang sudah sentiasa sudah suci, karena sudah disaksikan oleh diri zat maha suci yang esa kepada tubuh rahasia atau diri rahasia. Diri rahasia ini aku adanya. Sudah jelas. Jelas. Jadi di mana kedudukan yang di hujung itu? Tak ditanya. Kedudukan yang di hujung yang Tuan Haji sebut tadi, wa aqimus salat. Apa hujung itu tadi, sambung dia tu? Itu yang belum jelas sekali. Tanya lagi, mana kedudukan itu tadi itu kedudukan yang Berkaitan dengan zakat. Direct bab kesucian ini tentang zakat. Kesudahan dia, kesempurnaan zakat. Kesempurnaan zakat, kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam meliputi diri zahir. Meliputi diri zahir, zakat, sholat meliputi diri zahir, meliputi tubuh jasad jasmani. Meliputi tubuh jasad jasmani itu sentiasa sudah suci, sehingga disaksikan diri yang sentiasa sudah suci dan sentiasa sudah disaksikan. Zakat, sholat meliputi diri tubuh jasad jasmani, sehingga disaksikan oleh diri yang sentiasa sudah suci dan sudah sentiasa disaksikan. Jadi zakat itu mesti meliputi diri. Tuan Guru, yang bermaksud zakat, adakah ianya suatu pengorbanan pada diri yang zahir dan batin, sebagaimana Allah telah mengurniakan apa-apa pun selama kita hidup yang perlu dikorbankan ataupun mengorbankan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Itu berpulang kepada diri masing-masing, kepada sesiapa yang sampai kepahamannya, ya.
kepada sesiapa yang sampai kepahamannya. Setakat itu ajalah yang boleh ku jawab, ya. Bagaimanakah ataupun hubung kait di antara diri solat, diri bersolat dan diri disolatkan, dan apakah perbezaan di antara perkataan-perkataan tersebut, ya Guru? Terima kasih. Diri solat, diri rahasia. Diri yang bersolat itu diri batiniah. Diri yang disolatkan itu diri zahiriah, atau tubuh jasad jasmani. Sampai di sini, ada lagi kemuskilan? Jadi dari antara tiga perkataan tersebut, yang manakah yang dikatakan benar-benar bersolat, dan siapakah yang diakui telah bersolat, ya Guru? Diri rahasia. Maka apabila nak disaksikan solatnya, mesti esa kepada diri rahasia itu. Diri zahir tubuh jasad jasmani membawa hukum fi'li. Diri batiniah membawa hukum qauli. Diri rahasia membawa hukum qalbi. Jadi ada dua perkara, iaitu syariat bersolat dengan hakikat bersolat. Benarkah Tuan Guru? Syariat bersolat, hakikat batin menyaksikan diri tubuh jasad jasmani bersolat. Disaksikan diri rahasia yang zahir ini, tubuh jasad jasmani ini bersolat. Itu makanya zahir membawa fi'li, batin membawa qauli, rahasia membawa qauli. Ketiga-tiga hukum ini jalan sekali bersama-sama, beserta, dipanggil solat. Jadi yang dikatakan solat itu zahir menyaksikan batiniah, disaksikan rahasia. Rahasia itu membawa hukum qalbi, batin itu membawa rukun qauli. Zahir tubuh jasad jasmani itu membawa hukum fi'li. Perbuatan, perkataan, hati rahasia menyaksikan. Tak sama sikit lagi, ya Guru. Apakah yang dikatakan solat itu dalam bab Islam, iaitu mengamalkan kesucian diri? Adakah benar, Tuan Guru? Sehingga disaksikan. Sehingga disaksikan. Mengamalkan kesucian sehingga disaksikan. Suci ini mesti dipelajari. Suci ini mesti dikenali. Suci ini mesti dituntut. Si penuntut suci ini mestilah disaksikan oleh yang memberi tunjuk ajar suci ini. Jadi pada pahaman saya lah, Tuan Guru, yang dikatakan solat ini dalam bab syariat itu mendirikan solat, mengerjakan rukun solat. Tetapi dalam bab kesucian yang dikatakan solat itu ialah kesucian, mengamalkan kesucian diri, apa-apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru. Benar, Tuan Guru? Sehingga disaksikan. Suci itu sehingga disaksikan. Mesti ada saksi suci itu. Solat itu mesti ada saksi yang diri itu bersolat. Suci itu mesti ada saksi untuk diri itu bersuci. Barulah dikatakan suci. Barulah dikatakan solat. Amin Allah.
nggak akan boleh, tak sampai apabila tubuh jasmani ini yang sholat. Karena dia esa dengan nafsu, dia esa dengan pikiran, dia esa dengan akal. Boleh dia sholat apabila ini semua sudah jinak dia, sudah baik, sudah lemah nafsu itu. Jadi sembunyikan sholat kamu itu, rahasiakan sholat kamu itu, maka diri rahasia itulah yang membina sholat itu. Melaksanakan sholat itu, membaca, melihat, mendengar, berpikir, diikuti hati, dirasa dengan perasaan, itu dirahasia, kedudukannya dirahasia. Baca, ya, dengarkan, lihat, ikuti, pikirkan, rasakan ketika kamu mendirikan sholat itu. Inilah yang dikatakan sembunyikan, jangan dizahirkan. Sampai di sini boleh paham? Jadi Al-Fatihah itu kedudukan Bismillahirrahmanirrahim dari mulai hadapan kepala, pusing ke kiri, sampai di kepala belakang, pusing balik ke kepala kiri, kepala kanan, bermuara di kening atau di dahi. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari mulai kerongkongan, dari mulai datangnya keluarnya masuknya napas sampai di dada. Ar-Rahmanir Rahim, dari sebelah jantung, dari sebelah dada kanan ke dada kiri. Maliki Yaumiddin, halkun sampai ke pusat. Ihdinas siratal mustaqim, pangkal lengan sampai ke ujung jari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, pangkal lengan kiri sampai ujung jari kiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pangkal kaki kanan sampai ke ujung kaki. Ada yang mau ditanyakan? Jadi guru, itulah yang dimaksudkan alhamdulillah guru pada seluruh tubuh jasad diri, jasad dan rohani. Ya guru. Alhamdulillah. Al-Fatihah itu membina tubuh jasad jasmani yang bersih, yang suci. Nah, sesiapa yang sudah sentiasa membersihkan tubuh jasad jasmaninya atau tubuh kasarnya, tubuh hadasnya, sertailah dengan sembahyang, maka sempurnalah diri manusia itu, insan kamil mukamil penamanya. Ini yang dikatakan jawab berjawab. Nah, menjawab man rabbuka itu dengan tegaknya diri sholat itu, diri sembahyang itu, diri rahasia, menyaksikan diri batiniah, yang disaksikan itu diri yang zahir. Ini yang dikatakan tegaknya sembahyang pada diri. Ada lagi? Sampai di sini anak tidak ditanyakan lagi mana yang muskil, mana yang belum. Ya guru. Apakah ia boleh dibunyikan? Tak boleh lah. Tak boleh. Al-Fatihah itu dibunyikan batal. Ya guru, paham guru. Terima kasih guru. Membaca itu bukan kezahiran, bukan dilapaskan. Itu bukan membaca, itu membunyikan. Membaca ini paham, mengerti. Itu yang dikatakan membaca. Mendengar ini meresapi. Melihat ini mengetahui. Memikirkan itu mengilhami. Mengikuti itu merasakan. Ada yang ditanyakan di sini? Ya guru, insyaallah. Jungle.